Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa li Abil Fadl Iyad bin Musa Al-Maliki. Kita sampai pada Al-Qismul Awwal fi ta'zimil Aliyyil A'la li qadri hadzal Nabiyil Mustafa qawlan wa fi'lan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Qismul Awwal, bahagian yang pertama, fi ta'zimil Aliyyil A'la, pada menyatakan tentang Allah Ta'ala mengagung dan membesarkan Al-Aliyyil A'la, ya Allah Ta'ala lah, yang maha tinggi. Allah sendiri yang meninggikan qadri hadzal nabi, kedudukan nabi ini, ya, Al-Mustafa, Nabi Muhammad lah, qaulan wa fi'lan, dari segi perkataan dan juga perbuatan. Qala al-faqihu al-qadhi al-imamu Abul Fadli rahimahullah. Siapa? Qadhi Iyad lah ni. Kata dia, la khafa'a ala man marasa syai'an min al-ilmi, tidak tersembunyi lagi atas orang yang mumarasah sebahagian daripada ilmu, orang yang terlibat dalam ilmu, orang yang ada bahagian dalam ilmu, au khussa bi adna lamhatin min fahmin, ataupun yang dikhususkan dengan sedikit cebisan daripada kefahaman. Bi ta'zimillah, tak syak lagi pada membesarkan Allah Ta'ala qadra hadzal nabiyina, qadra nabiyina alaihi salatu wassalam, bahawa Allah mengagungkan kedudukan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa khususihi iyahu, dan Allah mengkhususkan baginda Nabi bi fadaila, dengan bagai-bagai kelebihan, wa mahasina, keelokan, wa manaqiba, sifat-sifat mulia, la tandabitu la tandabitu lizimamin, yang tidak tertentu dengan apa-apa ikatan. Wa tanwihihi, dan Allah Ta'ala memujinya. Wa tanwihihi, jadi ta'liq kat bawah tu dikata tanwih ai isyadatuhu wa madhuhu. Wa tanwihihi, dan Allah memujinya. Satu ada nawaha, dia kata minal khata', ta'liq ni di segi muhakkik tak. Dia nawaha ni bermakna asyara juga sebenarnya. Kenapa dia kata minal khata'? Dan mengisyaratkan oleh Allah min azimi qadrihi, kepada besarnya kedudukan Nabi ini, bima takillu anhu al-sinatu, dengan perkara yang menyebabkan kelu padanya lidah, wal aqlam, dan pena-pena. Makna Allah Ta'ala puji Rasulullah SAW, menyebut tentang kemuliaan Nabi ini, perkara yang tak mampu diungkapkan oleh lidah dan dicoret oleh pena-pena. Faminha, antaranya ialah ma sarraha bihi ta'ala fi kitabihi, apa yang Tuhan jelaskan dalam Al-Quran, wa nabbaha bihi ala jalili nisabihi, dan Allah Ta'ala memberikan penegasan di atas besarnya, agungnya kedudukannya Nabi,
wa athna bihi alaihi, dan Allah memuji di atas Nabi, min akhlaqihi, daripada akhlak baginda, wa adabihi, dan adab baginda, wa khassal ibadah ala iltizami, dan Allah mengkhususkan hamba sekaliannya supaya mengikuti mengikuti dan Nabi, wa taqalludi ijabihi, dan menuruti dan taat dengan apa yang diperintahkan. Fakana jalla jalaluhu huwallazi tafaddala wa aula, maka adalah Allah Ta'ala itu dialah yang memberi kemurahan dan kelebihan. Thumma tahhara wa zakka, dan dialah yang menyucikan dan membersihkan. Thumma madaha bidzalika wa athna, kemudian Allah Ta'ala memuji dan memuji Nabi. Madaha wa athna, Allah memuji Nabi. Thumma athaba alaihi al-jazaa al-awfa, kemudian Allah memberi pahala di atas itu akan pahala yang penuh, balasan yang sempurna. Jadi asal Allah, tengok ni, dalam ni ada ma'ani akidah yang dalam ni. Bagaimana kemuliaan yang ada pada Nabi itu datangnya daripada Allah, kerana Allah lah yang memberi kemuliaan kepada Nabi. Allah lah yang memuliakan Nabi. Allah lah yang menyucikan Nabi. Kemudian setelah itu Allah memuji atas kepada Nabi. Madaha, Tuhan puji Nabi. Nabi mana? Nabi yang dimuliakan tadi, Nabi yang diberi kelebihan tadi. Jadi itu kesan daripada perbuatan Allah tu. Allah memberi kemuliaan dan kelebihan kepada Nabi, kemudian dia memuji Nabi itu. Kemudian dia membalas dengan balasan yang sempurna di atas orang yang puji Nabi itu. Kita disuruh puji dan dia balas atas pujian kita memuji Nabi. Falahul fadlu bada'an wa auda, maka kelebihan itu mulanya daripada Tuhan, kembali pada Tuhan juga. Jadi puji dia tu ataupun kita memuji Nabi sebenarnya ialah memuji cantiknya perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kemuliaan dan kelebihan tu mari pada Tuhan, kembali pada Tuhan juga. Hakikatnya begitulah. Itu makna akidah tu. Walahul hamdu ula wa ukhra, dan bagi Allah Ta'ala lah pujian pada awal dan pada akhir. Wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Mula-mula pun alhamdulillah juga, akhir pun alhamdulillah juga. Satu, wa minha, dan antaranya ma abrazahu lil iyan, apa yang Tuhan nyatakan, zahirkan kepada pandangan ini, min khalqihi, daripada makhluknya itu, ala atami wujuhil kamali wal jalal, atas sempurna wajah kesempurnaan dan keagungan, wa takhsisihi bil mahasinil jamilah, Allah Ta'ala mengkhususkan baginda dengan keelokan, kebaikan yang cantik-cantik, sifat-sifat yang cantik, wal akhlaqil hamidah, dan akhlak-akhlak yang mulia, wal madhahibil karimah, dan juga pandangan-pandangan, jalan-jalanan yang mulia, yang baik, wal fadailil adidah, dan kemuliaan yang banyak, wa ta'yidihi bil mu'jizatil bahirah, dan Allah Ta'ala teguhkan baginda dengan mukjizat yang nyata, wal barahinil wadihah, dan dalil-dalil yang terang, wal karamati al bayyinah, dan karamah kemuliaan yang jelas, allati syahadaha man ansarahu, fa'il bagi syahadat, yang mana yang menyaksikan itu, man ansarahu, orang yang muasarah, yang sezaman dengan Nabi, dia nampak apa yang ada kemuliaan yang Tuhan beri pada Nabi itu. Kita tak nampak, tapi datang dengan cara mutawatir, datang dengan cara perkhabaran yang khabar as-sadiq, maka kita percayalah. Dari segi kaedah ilmi ataupun dari segi hukum dan juga logiknya begitu, maka
Kenapa seorang itu perlu menafikan benda yang telah disepakati berlaku pada diri Rasulullah SAW? Ini benda yang kadang-kadang orientalis tak faham. Dia kata mana mau tengok Nabi gini-gini. Konsep ilmu tu sendiri mereka tak faham. Bagaimana sampainya ilmu dan boleh kita validity, valid tak valid benda maklumat tersebut. Maka apa yang ulama Islam ataupun akidah kita itu melalui manhaj yang betul-betul ilmiah, yang tak boleh nak nafikan. Orang yang nafi itu sebenarnya dia tak faham tentang konsep ilmu, epistemologi ilmu ini, tidak faham. Wa ra'aha man adrakahu, dan menyaksikannya orang yang sempat dengan dia. Wa alimaha ilmal yaqinin man jaa ba'dahu, man fa'ila tu dan mengetahui akan itu ilmu secara ilmu yakin, ilma yakinin, sebagai yakin, ilmu yang betul-betul yakin orang yang datang selepas pada itu. Hatta taha, sehinggalah habisnya, sampainya ilmu haqiqati zalika ilaina, ilmu hakikat sedemikian itu kepada diri kita. Wa fadat anwaruhu alaina, lalu bercemerlanglah, melimpahi cahaya Nabi itu kepada kita, sallallahu alaihi wa alihi wasallam kathira. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan selawat dan salam kepada baginda. Qala haddathana al-qadi asy-syahid Abu Ali. Ni didatangkan sanadnya, datangkan sanadnya bagi hadis Tirmizi ni. Qala haddathana al-qadi asy-syahid Abu Ali Al-Husain ibnu Muhammad ibn Hafiz rahimahullah qira'atan minni alaih. Ni aku bacalah, kata Syekh Qadhi Iyad, aku bacaan ni aku baca pada guru aku Abu Ali Husain bin Muhammad. Qala haddathana Abu Husain Al-Mubarak, Abu Husain Al-Mubarak ibnu Abdul Jabbar wa Abu Fadl Ahmad bin Khairun. Qala haddathana Abu Ya'la Al-Baghdadi qala haddathana Abu Ali As-Sinji qala haddathana Muhammad bin Ahmad ibn Mahbub qala haddathana Abu Isa bin Saurat At-Tirmidzi. Ni kembali sampai kepada Imam Tirmizi. Qala haddathana Ishaq bin Mansur haddathana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Qatadah an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bil buraqi lailata usriya bi. Nabi dibawa datang dengan burak pada malam Nabi di Isra. Muljaman musrajan, dalam keadaan burak itu dipakaikan kekang nijam, tak mulut tu, tak tali kekang tu. Musrajan, dan telah diletakkan pelana. Fasta'saba alaih, lalu jadi ista'saba ni jadi suka liar. Jadi burak biasalah binatang yang ia ada binatang ni yang jenis kita kata jenis kayangan ke apa. Jenis mahal ni biasalah ia sombong lah sikit. Nampak tak? Jenis hebat-hebat ni binatang sombong. Utamanya yang tak biasa dengan manusia. Maka dia jadi ista'sabab, buat payah. Jadi buat payah, jadi liar sikit. Faqala lahu Jibril. Dia jadi tak sedap sikitlah. Maka Jibril kata kepada Burak, Abi Muhammadin taf'alu hadha. Hei Burak, dengan Muhammad mu buat gini? Abi Muhammadin taf'alu hadha, dengan Muhammad ke mu buat begini? Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah ta'ala minhu. Tidak ada orang yang pernah tunggang kamu lebih mulia daripada dia. Nampak tak? Dia buat macam liar-liar, buat payah. Jadi Jibril marah. Kata mu buat gini ke Muhammad? Mu tahu tak ada orang pernah naik lebih mulia daripada dia? Qala farfadda 'araqan, lalu jadi kecut dia, takut siapa menitis peluh Burak. Nampak tak? Jadi hadis ni dia buat apa? Untuk menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-babul awal fi thana'illahi ta'ala alaihi wa izharihi 'azima qadrihi ladai. Pada pujian Allah kepada baginda Nabi, dan Allah menzahirkan besarnya kedudukan Nabi di sisi Allah.
Ya'lam anna fi kitabillahil azizi ayatin kathiratan mufsihatan bijamili dzikril mustafa. Ketahuilah kamu dalam Al-Quran itu ada banyak ayat-ayat yang menceritakan mufsihah yang mufasih yufsihu yang menjelaskan bijamili dzikril mustafa dengan cantiknya sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya disebut dengan sebutan yang elok-elok. Wa'addi mahasinihi dan dibilang keelokan sifat Nabi. Wa ta'zimi amrihi dan mengagungkan kedudukan Nabi. Wa tanwihi qadrihi dan memuji kedudukannya. I'tamadna minha ala ma zahara ma'nahu. Kami di sini pilih berpegang ambil daripadanya apa yang zahir maknanya. Wa bana fahwahu dan jelas kandungannya. Wa jama'na dhalika fi 'ashrati fusul dan kami himpunkan dalam 10 fasal. Al-faslul awal. Fasal yang pertama, fi ma jaa min zalika maji al-madhi. Pada perkara yang datang pada demikian itu sebagai maji al-madhi. Sebagai datang pujian. Makna sekarang ni dibincangkan ayat-ayat yang berbentuk pujian. Wathana, samalah. Wa ta'dadil mahasin dan membilang ke sifat-sifat keelokan dia. Kaqaulihi ta'ala, contohnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepada kamu rasul daripada diri kamu yang mana dia azizun 'alaikum, sangat berat ke atas kamu, ma 'anittum harisun 'alaikum, dia sangat bersungguh-sungguh kepada kamu, bil mu'minina raufur rahim, dia sangat lembut, sangat kasih kepada orang mukmin. Qala As-Samarqandi, berkata As-Samarqandi. Ini sahib kitab Tanbihul Ghafilin ni. Sahibul kitab Tanbihul Ghafilin, Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Wa qara'a ba'dhum, sebahagian daripada mereka ulama qiraat membaca min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Tapi ni qiraat syazah qiraat ini qiraat syazah. Bawah tu disebut riwayat daripada qiraat Fatimah dan juga Aisyah. Ada riwayat itu daripada Fatimah dan juga Aisyah. Jadi qiraat syazah ni tak boleh baca dalam sembahyang lah, dan tak boleh baca sebagai Quran, sebagai ta'abbudi lah. Min anfasikum. Ni min anfusikum. Anfusikum diri kamu kan. Anfas ni daripada nafis. Nafis ni maknanya yang paling berharga. Sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul dari yang paling berharga, yang paling elok daripada kamu. Jadi dibaca dengan anfasikum bi fathil fa. Wa qira'atul jumhur bil dhammi, tapi jumhur baca dengan dhammah min anfusi. Qala al-qadhi Imam Abdul Fadl rahimahullah, ini qadhiyah a'lamallahu ta'ala al-mu'minin. Allah Ta'ala memberitahu kepada orang beriman, awil araba, ataupun orang Arab, au ahla Makkah, ataupun ahli Mekah, au jami'an nas, ataupun keseluruhan manusia, ala ikhtilafil mufassirin, mengikut perbezaan ahli tafsir. Mana ja'akum kum tu dhamir tu nak kembali pada siapa tu? Khilaf lah, ada kata mukminin, ada kata Arab, ada kata ahli Makkah, ada kata sekalian manusia, ala ikhtilafil mufassirin. Siapa tu ala ikhtilafil mufassirin, manil muwajahatu bihadzal khitab, siapa yang di muwajahah, siapa yang dituju khitab ni. Laqad ja'akum, kum tu siapa tu? Annahu, jadi apa yang Tuhan nak beritahu tu? Jumlah muqtaridah tadi tu a'lamallahu ta'ala al-mu'minin, a'lamallah annahu. Jadi beritahu kepada mukmin atau Arab atau ahli Mekah atau jami' ala ikhtilafil mufassirin, manil muwajahatu bihadzal kitab, atau muqtaridah situ. Beritahu apa? A'lama annahu ba'atha fihim rasula, bahawa dia membangkit daripada mereka itu rasul, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, ya'rifunahu, yang mereka kenal siapa itu Muhammad, wa yatahaqqaquna makanahu, mereka yakin kedudukannya, mereka tahu kedudukan Nabi, wa ya'lamuna sidqahu wa amanatahu, dan dia mengetahui benarnya Nabi, amanahnya Nabi.
fala yattahimunahu bil kadhib, mereka tidak tuduh nabi itu mendusta. Wa tarkil nasihati lahum, dan tidak memberi nasihat, mereka tidak buat begitu. Likaunihi minhum, nabi dia, mereka tidak tuduh nabi meninggalkan nasihat. Kenapa? Likaunihi minhum, kerana nabi itu daripada kalangan mereka sendiri. Wa annahu lam yakun fil arab qabilatun illa walaha ala rasulillah wiladatun aw qarabatun, dan bahawa tidak ada di kalangan orang Arab itu kabilah kecuali ada berkait dengan nabi itu, ada di atas nabi itu hubungan wiladah dan juga karabah. Jadi kalau ikutnya apa nama ni, nak cerita apa? Nak cerita mi anfusikum tadi, di kalangan kamu Arab, maka ulama kata ada nabi ni antara kabilah-kabilah Arab tu ada perkaitannya. Mungkin jauh, mungkin saudara, pak saudara, mak saudara ke datuk nenek. Itu dikata daripada kalangan kamu. Okay. Wa huwa inda Ibn Abbas, dan di sisi Ibn Abbas wa ghairihi, makna qawlihi ta'ala, makna firman Allah, illa al-mawaddata fil qurba. Itu dia, itulah makna illa mawaddata fil qurba. Mana? Qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba. La as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba. Itu tafsiran kepada mana? Kepada lam yakun fil arab qabilatun illa walaha ala rasulillah wiladatun aw qarabatun. Wa kaunihi, itu menerangkan makna tadilah. Wa kaunihi min asyrafihim, dan keadaan nabi itu daripada semulia-mulia mereka, wa arfa'ihim, dan setinggi-tinggi mereka, wa afdalihim, dan selebih-lebih. Ala qiraatil fathi, kalau kita ambil dengan bacaan anfasikum. Wa hadhihi nihayatul madhi, dan inilah sehabis-habis pujian lah. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum, sehabis-habis pujian. Thumma wasafahu, kemudian wasafahu, Allah Ta'ala mensifatkan ba'du mu'minihim, kepada umatnya yang beriman. Qala ba'duhum, kata sebahagian mereka, a'tahu ismaini min asma'ihi, Allah Ta'ala beri kepada Nabi dalam ayat ini dua daripada dua nama dia, Raufun Rahimun, bil mu'minina Raufun Rahim. Rauf Rahim tu nama Tuhan lah. Nama Tuhan. Jadi Tuhan meletakkan kepada Nabi dan beri kepada Nabi dua daripada nama-namanya. Tapi dengan sesuai dengan kedudukan manusia lah. Sesuai dengan kedudukan manusia. Jadi dalam masalah ini penting lah baca kita faham, dan asas akidah tu kena ada. Asas akidah tu kena ada. Sebab apa? Sebab hari ni, sebelum ni tu tak pernah dengar, tapi hari ni dah viral sangat dah. Golongan-golongan yang mana sampai berani mengatakan Nabi itu Tuhan tak. Tak pernah fikir gitu tak. Tak pernah fikir gitu. Debat abang ni lah. Dah tu ada Johor seorang, lepas tu ada lagi seorang, waktu tak debat tu pihak tu kondem lah, dia sok mau buat video. Lepas tu duduk kelangkang seorang, cikgu seorang tu produk, menjual produk air. Sampai dia kata Nabi itu Tuhan tak faham ni, akidah tak jelas lagi. Bila siapa boleh kata Nabi Muhammad tu jelmaan Tuhan, apa akidah benda ni tu? Nabi Muhammad tu jelmaan Tuhan, Allah tu nusuk dalam Muhammad, nusuk dia. Kita faham bahawa Rauf Rahim betul lah nama Allah Ta'ala, tapi yang sesuai dengan kedudukan hamba.
Sebab itu Imam Busiri sebutlah da'mad da'atun nasara fi nabiyyihi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhamin fa inna fadla rasulallahi laysa lahu haddun fa yu'riba 'anhu nafiqun bi fami da'mad da'atun nasara fi nabiyyihi. Tinggalkan apa yang Nasara buat pada Nabi mereka. Apa Nasara buat? Iaitu memberi sifat ketuhanan pada Nabi. Itu yang salah tu, itu yang kena tinggal. Meletakkan pada diri Nabi Isa sifat ketuhanan, mengatakan anak Tuhan, satu daripada tiga. Salah tu. Jadi kalau berlaku gitu, makna itu bukan puji lah tu. Itu menuhankan Nabi. Tak boleh menuhankan Nabi. Puji Nabi lain. Jadi dalam masalah ni ada yang terlajak. Siapa kata Nabi itu Tuhan dah. Tak boleh bayang je dulu. Tak tahu. Pok ni untuk ngaji tu banyak ataupun baca sendiri kitab-kitab yang sebegini. Tapi kenapa? Tak tengok. Tapi mereka faham kot cara salah. Baca kitab-kitab tasawuf atau kitab-kitab yang falsafah dan seumpamanya, Zauqi dan seumpamanya, kitab ulama tasawuf, ulama sufi, faham cara yang salah, maka terlajak pula menuhankan Nabi. Dia kata da'mad da'atun nasara fi nabiyyihi. Tinggalkan apa yang dibuat oleh orang Nasara pada Nabi mereka, iaitu menuhankan Nabi Isa. Lepas pada itu wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakim. Kemudian kamu elokkanlah padanya puji. Lepas pada itu pujilah dengan puji-pujian yang elok, yang tidak salah, yang tidak bercanggah dengan syarak. Ini juga satu puak lagi. Puak yang marah orang puji lebih Nabi. Ini telajak pula ni. Marah kata puji benda lebih Nabi. Ni golongan yang tidak terikat, yang tidak ada sanad ilmu masa sekarang sebut, ataupun tidak melalui perjalanan ulama-ulama sebagaimana diikut oleh para ulama-ulama kita sampai kepada imam-imam yang besar. Macam mana mereka tu? Pertama, mereka jahil, tak baca kitab-kitab seumpama kitab-kitab Asy-Syifa, kitab-kitab berkaitan dengan maulid, kitab-kitab berkaitan dengan madih. Mereka tak tengok. Bagi mereka itu syirik dah. Ini telajak belah ni pula. Sehingga kata benda puji Nabi lebih, selawat lebih. Tasbih, takbir tak kuat. Tasbih, tahlil, puji, selawat lebih. Tak faham tu. Sebab itu pembacaan kitab-kitab ulama yang muktabar, kitab-kitab yang muktabar ini sebenarnya dia ajar macam mana kita nak letakkan sesuatu pada tempatnya. Lebih sangat pun salah. Telajak belah ni pun siapa kata salah juga. Kan itu bukan jalanan para ulama-ulama yang menjadi ikutan kita. Wansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin. Sandarkan kepada Nabi itu, pada zat Nabi itu, ma syi'ta min syarafin, apa yang kamu nak daripada kemuliaan. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idham. Dan engkau sandarkan kepada kedudukan Nabi itu apa yang kamu mahu daripada ketinggian kedudukan baginda. Fa inna fadla Rasulullah laisa lahu, kerana kemuliaan dan kelebihan Nabi ini laisa lahu haddun fa yu'riba anhu nafiqun bifami. Tak ada had yang mampu dituturkan, mampu diungkapkan dengan lidah-lidah. Nampak? Jadi daripada itu kita tengok macam mana ulama-ulama muktabar, bagaimana mereka meletakkan kedudukan Nabi SAW pada tempat yang sepatutnya. Bahkan masing-masing sebenarnya tak mampu nak meletakkan pada kedudukan yang sebenar. Tak mampu nak lebih daripada Allah Ta'ala sebagaimana Tuhan SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Faham eh? Wa mithluhu fil ayatil ukhra qawlu ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu
lafi dhalalin mubin. Sepatutnya kalau kita nak telitilah, nak cermatlah sebenarnya kena baca dengan riwayat qalu ataupun riwayat warsh. Sebab musannif ini daripada ahli maghrib. Qiraat dia bukan qiraat Asim, dia qiraat Nafi'. Tidak apalah. Kalau makna kita ambil dari segi kalau itu ditalaki dari segi sanad lah, kita ambil daripada itu, maka kita kena baca ayat Quran itu mengikut riwayat pengarang tu. Qad manallahu 'alal mu'minin. Dah. Macam kena baca gitu lah. Min anfusihim. Jadi ayat-ayat tu, ayat semua tu, itu qiraat yang lain daripada qiraat kita lah. Okey. Jadi di belah maghribi sana sama ada warsh ataupun qiraat qalu. Semua tu daripada riwayat rawi daripada Nafi'. Wa fi ayatil ukhra, pada ayat yang lain, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jelaslah maksudnya, cari sendirilah tu, mudah itu. وقالوا تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Ayat-ayat ini semua menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi, menceritakan sifat-sifat bagi Nabi SAW, tugas Nabi, apa peranan Nabi, apa yang Nabi buat, apa jasa Nabi kepada umat ini. Tazkiyah, yuzakkikum, yu'allim, ta'lim. Okay. Waruya an Ali bin Abi Talib anhu salawatullahi alaihi fi qawlihi ta'ala min anfusikum, daripada diri kamu. Kata dia nasaban, wasihran, wahasaba, dari segi nasab, hubungan keluarga dan juga kedudukan. Laisa fi abaihi min ladun adama sifahun kulluna nikah. Tidak ada pada bapa moyang Nabi itu sejak daripada Nabi Adam sifah yang lahir daripada zina, tak ada. Kulluna nikah, semuanya dengan pernikahan yang sah. Qala Ibn Kalbi, ada situ Qala Ibn Kalbi, katabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 aku tulis, yakni aku salin dan cari bahawa bagi Nabi itu keturunannya ada 500 mak sampai ke Adam. Daripada Adam sampai ke Nabi itu ada 500 ibu. Fama wajadtu fihinna sifahan, aku tidak dapati pada mereka itu ada yang lahir daripada zina, tidak ada berlaku dengan perzinaan. Wala syai'an mimma kana alaihi jahiliyah, tidak ada mereka ini menganut fahaman jahiliyah. Wa Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala wa taqallubaka fis sajidin, ini tafsir Ibn Abbas ni, wa taqallubaka fis sajidin. Allah Ta'ala membolak-balikkan engkau dan Allah membolak-balikkan engkau fis sajidin, pada orang-orang yang sujud. Apa maksud? Ibn Abbas kata qala min nabiyyin ila nabi, daripada nabi kepada nabi, hatta akhrajaka nabiyya, sehingga keluarlah kamu sebagai seorang nabi. Nabi ni pun makna majah je lah. Kalau ikutnya antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad tidak ada nabi ya di kalangan tu. Qala Ja'far bin Muhammad alimallahu ajza khalqihi, Allah Ta'ala tahu lemahnya makhluk, an ta'atihi, daripada mentaati dia. Fa'arrafahum dzalika, maka Allah mengenalkan kepada mereka demikian itu. Tuhan memberitahu kepada mereka demikian itu, likai ya'lamu, supaya mereka mengetahui annahum la yanaluna safwa min khidmatihi,
bahawa mereka tidak akan sampai tahap kesucian pada berkhidmat kepada Allah. Wa aqama bainahum wa bainahu makhluqan, lalu Allah Taala mendirikan, meletakkan antara makhluk ini, makhluk seorang makhluk min jinsihim, daripada jenis mereka, fi surah, pada rupa. Siapa? Nabi Muhammad lah. Wa albasahu min na'tihi ar-ra'fata war-rahmah, lalu Allah memakaikan daripada sifatnya ra'fah dan juga rahmah, sifat belah kasihan dan juga rahmat. Makna memakai ni faham tak? Pakai maknanya Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri dengan maksud Tuhan jadikan Nabi ni bersifat dengan rahmat, bersifat dengan kasih sayang, lemah lembut. Wa akhrajahu ilal khalqi safiran saliqa, lalu Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi kepada makhluk ni sebagai safir, duta, wakil yang sadiqa, yang benar. Bahasa Allah Ta'ala sebut wakil Tuhan tak? Ramai ngaku wakil Tuhan. Nabi betul lah wakil Tuhan, Rasul. Rasulullah ni cerita bab Nabi ni. Bukan cerita Tok Syekh zaman sekarang. Dia wakil Tuhan. Wa ja'ala ta'atahu, dan Allah Ta'ala jadikan ketaatan kepada Nabi tu taat pada Tuhan. Wa muwafaqatahu, dan Tuhan jadikan mengikut kepada Nabi itu seakan mengikut Tuhan. Faqalah, seakan ni, nak faham boleh? Ni kadang-kadang dia baca begini ya. Tengok. Nabi dah tu Tuhan lah. Nampak tak? Nabi tu Tuhan dah, tu ayat Quran. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Dah tu. Taat Rasul, taat Allah. Tidak faham dari segi kedudukan. Al-'abdu 'abd war-rabbu rabb. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Wa hunakal fariq bainal makhluqi wal khaliq, dan di sana tetap ada perbezaan antara makhluk dan khaliq. Tuhan kedudukan, hamba. Al-'abdu 'abd war-rabbu rabb wa hunakal fariq bainal makhluqi wal khaliq. Biasa ni Maulana Syekh Ali Jumaah biasa sebut kan. Okey. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taati Rasul, sungguhnya taat Allah. Wa qala Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkan kami utuskan engkau kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi kerana susahnya hamba ni nak kenal, nak taat Tuhan macam mana, Allah Ta'ala jadikan makhluk seorang di kalangan manusia ni, pilihan dia, kekasih dia, supaya menjadi model, jadi contoh bagaimana cara yang sepatutnya seorang hamba taat pada Tuhan. Ada maksud? Bagaimana sepatutnya seorang hamba bersifat, bagaimana sepatutnya seorang hamba berakhlak. Itu diri Nabi SAW. Qala Abu Bakr bin Tahir, zayyanallahu ta'ala Muhammadan bizinatir rahmah. Allah Ta'ala menghiasi Nabi Muhammad SAW dengan zinatir rahmah, dengan perhiasan rahmat. Fakana kaunuhu rahmatan, maka adalah keadaan Nabi itu rahmat dia, kasihan belah dia. Wa jami'u syama'ilihi wa sifatihi rahmatan 'alal khalqi, dan keseluruhan sifat-sifatnya, kesempurnaannya itu ialah rahmat kepada makhluk. Faman asabahu syai'un min rahmatihi fahuwa naji fid daraini min kulli makruh. Siapa yang dapat satu daripada rahmat Nabi, dapat sesuatu daripada rahmat Nabi itu, dia itu orang yang terselamat di dunia dan akhirat, min kulli makruh, daripada setiap perkara yang tidak diingini. Wal wasilu fihima ila kulli mahbub, dan dia yang sampai pada kedua-duanya, dunia dan akhirat, kepada setiap apa yang diingini. Ala tara, tidakkah kamu lihat, anna Allah Ta'ala yaqul, bahawa Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Fakanat hayatuhu rahmatan wa mamatuhu rahmatan, maka adalah kehidupan Nabi itu, hidup Nabi itu rahmat, mati Nabi itu rahmat juga. Kama qala alaihi salam, ini Nabi sebut, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum, hidup aku pun baik bagi kamu, wafat aku pun baik bagi kamu. Ada sambungannya lah. Ada sambungan. Nabi kata wafat aku
aku fa wajadtu syarra astaghfiru lakum. Kalau aku dapati di kalangan kamu ada buat salah, aku minta ampun dengan Tuhan. Nampak tak? Aku tolong minta ampun kepada Tuhan supaya mengampunkan kamu. Tengok dalam ni, tengok. Satu lagi hadis. Kama qala alaihi salatu wassalam, "Idza arada Allahu rahmatan bi ummatin qabada nabiyyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan." Bila Tuhan kehendaki rahmat bagi satu umat tu, Allah Taala akan akan wafatkan nabinya sebelum mereka. Maknanya nabi dia wafat dulu, lalu dijadikan nabi ni sebagai faratan. Menunggu. Farat ni maknanya taruhan. Taruhan ni maknanya sebagai simpanan dan juga salaf. Salaf ni simpanan lah. Simpanan. Maknanya nabi ni tunggu. Nabi ni jadi Allah Taala jadikan dia sebagai taruhan dan sebagai menunggu kepada umat dia. Maknanya dia sapa dulu. Dan bila dia dulu ni, maknanya kalau ada apa-apa dia akan apa? Akan tolong lah. Tak, orang pergi dulu. Kita nak naik apa? Nak naik bukit. Nampak? Orang pergi dulu. Dia tolong sambut tak kita? Tolong sambut kita. Tak, kita nak naik bukit ke nak lakah satu kawasan, dia pergi dulu. Dia jadi dulu. Dia boleh tolong kita. Lah. Dia tolong sambut kita, tolong ulur tali. Buat dulu. Nampak tak? Itu maksud dia. Maka bila Tuhan nak rahmat tu, Tuhan ambil dulu nabi itu supaya jadi pertaruhan dan nabi ni menunggu pada umat dia. Jadi nabi akan beri syafaat kepada umat ni. Wa qala as-Samarqandi rahimahullah taala rahmatan lil alamin, yakni lil insi wal jin. Alam dengan maksud al-alamin ay lil insi wal jin. Wakil li jami'il khalqi, satu pandangan kata bagi sekalian makhluk, bukan manusia dan jin, bukan mukallaf saja, bukan thaqalain saja. Lil mu'minina rahmatan bil hidayah, bagi orang mukmin menjadi rahmat dengan diberi hidayah. Wa rahmatan lil munafiqin, dan menjadi rahmat kepada orang munafik juga. Bil amani minal qatli, dengan diberi keamanan daripada dibunuh. Orang munafik dapat aman juga, dapat rahmat juga daripada Nabi. Mana? Orang munafik tak dibunuh kan? Orang tanya Nabi, bila Nabi tahu dah kan siapa munafik di kalangan ahli Madinah kan, kenapa tak bunuh wahai Rasulullah? Dia kata li'alla yaqulan nas anna Muhammadan qatala ashabahu, supaya manusia orang tak kata Muhammad ni bunuh pengikut dia. Orang mana tahu orang tu munafik tak? Orang tahu Nabi tahu orang ni munafik tak munafik kan? Dia bagi senarai nama tu, dia khabarkan Huzaifah al-Yaman, tapi orang tak tahu. Jadi kenapa orang tanya, aku tak bunuh munafik? Buncak je apa orang kata? Orang kata Muhammad bunuh pengikut dia, sebab orang tak tahu. Maka Nabi SAW, rahmatnya Nabi tak bunuh orang munafik. Wa rahmatan lil kafiri, orang kafir pun dapat rahmat juga. Bi ta'khiril azab, dengan ditangguhkan azab. Itu rahmat orang kafir. Kat dunia tak kena azab. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma huwa rahmatun lil mu'minina wa lil kafirin. Nabi itu rahmat kepada orang mukmin dan orang kafir. Id'ufu mimma asaba ghairuhum minal umamil mukadzibati, kerana mereka diafiatkan, dipelihara, yang dijaga. Asaba ghairuhum, yang kena. Asaba ghairuhum, perkara yang kena kepada yang lain daripada umat-umat yang mendustakan Nabi. Dulu umat-umat yang mendustakan Nabi kena azab terus. Tuhan hancurkan, Tuhan matikan, Tuhan balikkan bumi. Tapi umat Nabi ni tidak. Mereka diafiatkan dan dipelihara. Wa hukiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Jibril alaihi salam, Nabi berkata pada Sayyidina Jibril, hal asabaka min hadhihi rahmati syai'un? Nabi tanya, wahai Jibril, adakah dapat kepada kamu daripada rahmat? Ada tak mu dapat rahmat? Pak Tuhan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makna ataupun dalalah kalimah al-alami tu bukan makna siapa lain saja, bahkan seluruh alam sekali. Malaikat pun masuk, jamadat pun masuk, haiwan pun masuk. Maka Nabi tanya Jibril, mu dapat tak bahagian daripada rahmat itu? Qala na'am. Jibril kata ya. Kuntu akhshal aqibata, adalah aku dulu bimbang akibah.
Akibah ni maknanya kesudahan aku dah tahu. Yalah, mana seseorang tu patutnya kena risaulah dak. Fala ya'manu makrallahi illa kaum kafirun. Tidak patut seorang itu rasa selamat daripada ketentuan atau tipu daya Tuhan kecuali orang kafir je. Setiap orang tu mesti rasa bimbang takut Allah cabut iman ni, naudzubillah. Bimbang takut mati dia bukan dalam Islam, naudzubillah. Jadi ada kebimbangan tu ada. Hatta Jibril katanya aku dulu rasa bimbang. Akhsyal aqibah fa amintu. Lalu aku rasa aman, aku tenang dah. Sebab apa? Li tanaillahi azza wa jalla alayya. Kerana Allah Taala puji dengan firman-Nya, bi quwwatin 'inda dil 'arsy makin muta'in thumma amin. Tuhan puji. Ni cerita mana? Cerita ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj, Nabi Jibril kan teman Nabi. Di quwwatin 'inda dil 'arsy makin muta'in thumma amin. Ayat ni turun pada siapa ni? Ayat ni wahyu ke Nabi Muhammad. Turun ke Rasulullah. Cerita pasal Jibril tu Tuhan puji dia. Tuhan puji Jibril. Jibril kata aku rasa lega. Sebelum ni aku bimbang juga. Ada kebimbangan. Macam mana kesudahanku. Tapi dengan sebab turun ayat Quran ni kepadamu, jadi rahmat kat belah aku hilang kebimbangan tu. Nampak tak? Jadi hatta Jibril pun mendapat bahagian daripada rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya an Ja'far ibn Muhammadin as-Sadiqi, Ja'far as-Sadiq, fi qouli ta'ala fasalamun laka min ashabil yamin. Fasalamun laka, maka salamun laka min ashabil yamin, ai bika, dengan sebab engkau. Jadi ada keselamatan bagi engkau min ashabil yamin, daripada pihak-pihak belah kanan ni, ahli-ahli yang mendapat syurga ni. Dengan sebab engkau, innama waqa'at salamatuhum, hanya dapatnya keselamatan mereka min ajli karamati Muhammad, kerana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu nurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahu alaihi. Jadi mohon tengok video tu mudah. Okey, dia kata sini qala Ka'ab. Ni Ka'ab bin Ahbab, Ka'ab al-Ahbab, pendeta, seorang pendeta Yahudi yang Islam. Ka'ab bin Ahbab, dia Islam lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tabi'in dia ni. Wa Ibn Jubair, dan Ibn Jubair, apa dia kata? Al-muradu bin nuri tsani, yang dimaksudkan dengan nur yang kedua. Nurun ala nur. Di sini maksudnya Muhammad alaihi salam. Itu orang kata Nabi Muhammad nur tu. Tapi yang jadi masalahnya apabila benda itu ditafsirkan ataupun diceritakan, dikaitkan dengan cerita yang dari segi hadis sanadnya tidak ada lah. Jadi golongan yang sensitif masalah sanad ini tak boleh salah ke dia kot. Jadi kadang-kadang ialah salah, dari segi salah ada juga salah dia. Yang mana yang dhaif pun anggap macam maudhu' dah. Yang dhaif pun anggap macam maudhu' dah. Dari segi pihak yang mengeluarkan cerita tu, sepatutnya tapihlah dulu, tahu pendengar ni macam-macam orang tau. Yang mendengar ni macam-macam, ada je. Ada seorang tu tunggu buat video je. Apa tu? Syambil. Tak ada fikiran ke? Tunggu buat video je. Ada apa tu buat video. Padahal dia buat dia sebut tu benda khilaf. Tahu tak? Benda ada bukan benda yang makna
Ada sebahagiannya lah khilaf. Dia pun sebut khilaf, tapi kata pada pandangan dia mungkin dapat dapat ramai mengikut boleh apa? Berapa boleh masuk? Ramai followers dapat duit tau. Tak apalah, tapi maknanya tengok, itu benda itu pandangan ahli tafsir ataupun ulama dengan tabi'in menafsirkan. Dia kata yang dimaksudkan nur yang kedua itu Nabi Muhammad. Lepas tu cerita Nabi ni tak ada bayang semua tu. Sebagai orang yang mengikuti sirah-sirah, membaca syama'il semua tu, tak pelik lagu tu, tak pelik. Tapi dari segi nak mensabitkannya, tu kena tengok dari segi apa nama ni, manhaj ilmi lah, manhaj ilmi, manhaj akademik. Dan itu sebenarnya bukan daripada usul akidah pun. Kalau orang tu tak percaya begitu, dia tak ada cacat apa-apa. Tidak ada cacat apa-apa. Okay. Jadi yang kedua tu Muhammad alaihi salatu wassalam. Nurun alan, Allah Ta'ala memberikan nur kepada nur. Allah Ta'ala menurunkan Quran kepada Muhammad yang sendiri dia itu ialah nur. Okay. Wa qawluhu ta'ala mathalu nurihi, dan seumpama nurnya ai nuri Muhammadin kamishkatin fiha misbah, seumpama pelita yang dalamnya ada misbah cahaya sumbu. Wa qala Sahl bin Abdullah al-ma'na. Jadi bila kita baca karangan seumpama sifat ni, kita lalu dan kita tak pelik lah bila datang dalam maulid ataupun qasidah dan seumpamanya puji-pujian menyebut tentang Nabi Muhammad tu nur dan seumpamanya, tak pelik. Sebab benda ni telah bukan perbincangan rekaan-rekaan orang-orang tak apa-apa. Ini perbincangan para ulama pada membincangkan apa maksud daripada nur itu. Okey. Apa khasais Nabi SAW? Kata dia, al-ma'na Allahu hadi ahli samawati wal ardh. Allah itulah yang memberi hidayat kepada ahli langit dan bumi. Thumma qala mathalu nuri Muhammadin idza kana mustawda'an fil aflab. Dan umpama cahaya Muhammad itu, dan cahaya pun nur pun tak salah kalau kita faham dengan maksud majazi. Jadi banyak benda faham dengan maksud majazi, tidak ada masalah. Cahaya Muhammad itu Nabi SAW kana mustawda'an, tersimpan fil aslab, dalam sulbi, kamishkatin sifatuha kaza, seumpama mishkah, seumpama apa nama pelita ni, sifatnya diam-diam. Tu mishkatin, kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah, az-zujajah tu ka'annaha kawkabun, sebagaimana ayat Quran. Wa arada bil misbah, yang dimaksudkan misbah ni apa? Qalbahu, hati dia. Wa bizujajah itu sadrahu, dada Nabi. Ai ka'annahu kaukabun durriyun, umpama bintang yang berkelip bercahaya, lima fihi minal imani wal hikmah, kerana ada dalamnya itu keimanan dan hikmah. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dinyalakan daripada pokok yang berkat, ai min nuri Ibrahim. Jadi ini sebahagian tafsiran lah ni. Jadi daripada pokok yang berkat siapa? Nabi Ibrahim, kerana moyang dia tu asal usul daripada Nabi Ibrahim. Wa darabal mathala bisyajaratin mubarakah, dan Allah Ta'ala buat misal dengan pokok yang barakah. Wa qawluhu yakadu zaituha yudhi, hampir-hampir cahaya minyak tu sendiri bercahaya, kerana suci dan jernihnya minyak tu, seakan minyak tu sendiri bercahaya. Yakadu zaituha yudhi ay takadu nubuwatu Muhammadin tabinu, dah seakan-akanlah bana ya seakan-akan kenabian Muhammad Nabi SAW itu jelas kepada manusia qabla kalamihi, sebelum dia bercakap lagi. Jadi kenabian Nabi itu dah nyata dah sebelum bercakap lagi. Kahadza zait, seumpama minyak tu sendiri tak menyala lagi, tapi dia tu terang dah. Sebab itu Abdullah bin Salam kata, bila mula-mula jumpa Nabi, bila Nabi mari ke Madinah, dia kata, aku tahu bahawa arafu anna hadza laisa wajhul kadhib. Ini aku tahu orang ni muka bukan orang jenis nipu. Bukan muka penipu.
Kita ada kok orang tu tengok muka ni menipu dah. Tak cakap lagi. Dah cakap lagi tahu dah ni menipu. Wa qad qila fi hadhihi al-ayah ghairu hadha, dan dikatakan pada tafsiran ayat ini lain pada inilah, wallahu a'lam. Wa qad samma Allah Ta'ala fil Quran fi ghairi hadzal mawdi'i nura. Tengok. Dan Allah Ta'ala memberi nama kan Nabi pada tempat dalam Quran selain pada tempat ni, dia panggil Nabi tu Nur juga. Nuril Anwar wa Sirril Asrar, selawat Nuriyah dah. Allahumma salli ala Nurin Nabi dah. Boleh lah. Jadi golongan yang sesetih sangat, yang sakit telinga sangat dengar tu, sebab apa? Sebab mereka tidak melalui perjalanan dan juga tidak mengikuti pengajian-pengajian sebagaimana ulama-ulama kita ikut. Sebab itu benda ni, bila ada selawat kepada Allahumma salli ala Nurin Nabi dah nur Nabi, dah apa dah selawat ke Nabi? Tanya gitu pula. Bahasa Arab ni dah selawat ke Nur Nabi, apa dah selawat ke Nabi? Selawat ke cahaya Nabi. Jadi benda dari segi bahasa Arab ni luas. Dia menyebut tu sandar kepada sifat tapi merujuk pada zat. Maka tengok dia kata menifatkan Nabi sebagai nur dan sirajan munira, cahaya yang menerangi. Faqala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum, sungguhnya datang kepada kamu minallah, dari Allah, nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan juga kitab yang memberi penerangan. Wa qala ta'ala inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Kami utuskan kepada kau sebagai syahidan, saksi, mubasysyiran, nadhira, wa da'iyan ila Allah, menyeru kepada Allah, biiznihi, dengan izinnya, wa sirajan munira. Tuhan menyifatkan Nabi siraj munir. Siraj ini ialah sifat bagi matahari. Wasyam wa ja'ala syamsa siraja. Siraj ini ialah sifat cahaya matahari. Munir itu daripada nur. Nur itu sifat cahaya bulan. Wa ja'alal qamara nura. Bulan sifat cahayanya nur. Pada diri Nabi ni Tuhan himpun antara dua cahaya. Kerana sifat cahaya matahari sirah ni, panas, dia sifatnya sifat yang asal. Kerana matahari kalau tengok dari segi ilmu, dia jirim nuraniyun, jirim yang dia sendiri ada cahaya kan. Jirim itu jirim yang bercahaya. Jangan tanya pula, dah bukan Tuhan buat. Syirik lagi dah. Tak apalah, so kira lah tu memang orang cahaya semua Tuhan buat. Tapi dia dari segi sifat dia ataupun keadaan jirim dia tu, jirim yang jenis cahaya dia tu sendiri, bukan ambil pantulan hak lain. Bulan dia cahaya dia pantulan. Jadi sifat cahaya, sifat matahari, cahaya dia tu daripada diri dia. Adapun bulan, sifat cahaya dia cahaya pantulan. Pada diri Nabi Tuhan himpun dua cahaya tu. Yang mana cahaya matahari yang dia itu datang daripada diri dia, tetapi cahaya dia bersifat panas dan juga menyengat. Sakit matahari ni kalau tu panas, dia tak boleh dekat matahari. Dan ada mudarat kalau keadaan yang tertutup, mudarat lah. Ada apa panggil, kanser kulit lah, UV lah, macam mana, dia ada kemudaratan dia. Adapun cahaya bulan, cahayanya sifatnya cahaya yang sejuk. Sebab tu bulan kita boleh tengok. Cahaya dia yang sejuk, bukan cahaya yang menyakitkan. Pada diri Nabi, Tuhan himpun dua. Dia itu cahayanya cahaya yang asal, umpama cahaya matahari. Namun dalam masa yang sama dia tidak menyakitkan seumpama sakit matahari, maka didatangkan bahawa sifatnya munirah. Dia itu cahaya yang tidak menyakitkan. Nampak? Tuhan himpunkan antara dua kebaikan, cahaya matahari dan cahaya bulan pada diri Nabi dengan menafikan segala keburukan yang datang daripada cahaya. Nampak? Okey.
Wa min hadza qawluhu ta'ala alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami lapangkan bagi kamu dada kamu? Wa wada'na anka wizrak, kami letakkan daripada kamu segala bebanan kamu. Alladhi anqadha dhahrak, yang telah membebankan belakang kamu. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan keduduk sebutan kamu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Syarah, syaraha, alam nashrah. Syaraha tu makna wassa'a, Allah melapangkan. Alam nashrah laka sadrak, wal muradu bis sadri, as-sadr, sadra itu huna al-qalb, hati. Qala Ibn Abbas syarahahu bil Islam, Allah Ta'ala melapangkan hati dengan Islam. Wa qala Sahlu bi nuri risalah, sebahagian Sahlu dia kata dengan nur risalah. Qala Al-Hasan, berkata Hasan, biasanya bila itlaq Hasan tu Hasan Basri ya, mala'ahu hukman wa ilma, Allah Ta'ala penuhkan hati Nabi dengan hukman wa ilma, dengan hukum-hukum dan ilmu-ilmu. Hukman tu hikaman tu. Hukman ni kau. Hukman kau. Kalau tidak dia kata ulusu, tidakkah kami sucikan hati engkau sehingga tidak akan menyakit akan engkau oleh waswas. Waswas nak mari hati. Nabi dah waswas. Nabi dah waswas. Wa wada'na anka wizrak, kami apa nama ni, hapuskan daripada kamu dosa kamu. Allazi anqadha dhahrak, yang memberati belakang kamu. Wakila ma salafa min dambika, apa yang telah lampau daripada dosa kamu. Yakni qabla nubuwah, sebelum kenabian. Tapi ni pandangan ni bukan pandangan jumhur, bukan pandangan muktamad lah. Maknanya ada sebahagian mengatakan sebelum dosa sebelum nubuwah tu. Tapi pandangan yang muktamadnya di sisi ahli sunnah kita Asy'ariyah, Nabi maksud sebelum kenabian dan selepas kenabian, qabla nubuwah wa ba'da nubuwah. Itu dia datang nakil aja. Wakila arada thiqala ayyamil jahiliyah, iaitu berat kesukaran hari-hari jahiliyah tu. Dan Nabi hidup di kalangan masyarakat jahiliyah tu, itu berat, susah pada Nabi, sehingga Nabi perlu mengasingkan diri daripada masyarakat. Wakila arada ma atqala dhahrahu min ar-risalah. Ni sebahagian mengatakan berat yang ditanggung belakang Nabi daripada tugasan kerasulan, hatta balaghaha, sehingga Nabi memberikan dan menyampaikannya. Jadi waktu ni molek kot. Dia kata berat tu Allah Ta'ala ringankan berat belakang kamu, tugasan tu, sehingga Nabi ni dimudahkan untuk menyampaikan risalah sampai. Hakahu al-Mawardi was-Sulami. Wakila asamnaka, kami pelihara kamu. Walaula dhalika la athqalati dhunubu dhahrak. Ada sebahagian mengatakan wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, itu maksudnya asamnaka, kami pelihara engkau. Walaula dhalik, kalau tidak kerana peliharaan Tuhan tu, la athqalati dhunubu dhahrak, nescaya akan jadi berat belakang kamu dengan dosa. Maknanya kalau Tuhan tak boleh maksum, macam kita lah, jadi berat kehidupan, berat susah tu tanggung dosa. Tapi kerana Allah Ta'ala maksum dan dipelihara Nabi, maka dihilangkan daripadanya keberatan dosa, yang mana kalau orang tak maksum, dia akan jadi berat dengan sebab dosa. Tu bangun jadi payah, nak bangun tahajud payah, amal soleh payah, berat sebab apa? Sebab dosa ini dia akan memberatkan seorang daripada ketaatan. Hakah Samarqandi. Ini juga tafsir molek. Wa rafa'na laka dhikrak, kami tinggikan akan sebutan. Qala Yahya bin Adam bin nubuwah, dengan sebab kenabian. Wakila, ada tafsiran lain mengatakan idza dzukirta ma'i. Apa maksud rafa'na laka dhikrak? Idza dzukirtu, apabila aku disebut, dzukirta ma'i, pasti kamu akan disebut sekali dengan aku. Qaula la ilaha illallah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadah pun tak sah kalau tak ada syahadah pada Nabi. Itu maknanya tak akan ada sebutan Allah kecuali akan sebut Nabi bersama. Wakila fil azan, kata dalam azan, dalam azan. Dalam azan ni banyaklah. Qala al-faqih al-qadi Abu al-Fadl rahimahullah,
Ini daripada qadiyah. Hadza taqrirun minallahi jalla ismuhu li nabi. Ini satu penegasan, keterangan daripada Allah jalla ismuhu, yang maha agung namanya, li nabiyhi, bagi nabinya alaihi salatu wassalam, ala azimi ni'amihi ala dai, tentang besarnya nikmat Allah yang diberi kepada Nabi Muhammad, wa syarifi manzilatihi, dan mulianya kedudukan Nabi indahu di sisi Allah, wa karamatihi alai, dan kemuliaan di atasnya, bi an syaraha qalbahu lil iman, dengan bahawa Allah Taala melapangkan hati Nabi untuk beriman dan hidayah, wa wassa'ahu li wa'yil ilmi, dan Allah Taala lapangkan dada Nabi untuk simpang ilmu, terima ilmu, wa hamlil hikmah, dan menanggung hikmah, wa rafa'a anhu thiqala umuril jahiliyati alai, dan Allah Taala angkat, hilangkan daripada Nabi beratnya perkara-perkara jahiliyah, wa baghadahu li siyarihim, dan Tuhan menjadikan tak suka Nabi ni kepada jalan-jalan jahiliyah, wa ma kanat alaihi bi zuhuri dinihi ala ad-dini kulli, dan apa yang adalah dengan zahirnya agamanya di atas agama sekalian agama-agama lain, wa hatta anhu uhdata a'ba'ir risalah, dan Allah Taala letakkan bebanan uhdata a'ba'ir risalah, beratnya uhdah ni makna janjian, beratnya risalah. Allah Taala beri ringankan, Allah Taala letakkan bebanan, makna hilangkan bebanan risalah, wan nubuwah litablighihi linnasi ma nuzila ilaihim, dengan cara Nabi menyampaikan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tugasan tu macam mana? Bila Nabi sampai dia ringan dengan sesah-sesah. Wa tanwihihi bi'azimi makanatihi, dan Allah Taala menunjukkan kepada, mengisyaratkan kepada besarnya kedudukan Nabi, wa jalili rutbatihi, dan agungnya dari martabat Nabi, wa raf'ihi dzikrahu, dan Allah Taala meninggikan sebutannya, wa qiranihi ma'asmihi ismahu, qiranihi itu masdar, ismahu tu maf'ul, masdar beramal, sama juga raf'ihi tu, dan Allah menyertakan bersama nama ni nama Nabi, menyertakan bersama nama Nabi. Tak salah lah. Sejik kan letak Allah Muhammad kan, Muhammad, tak ada masalah. Ada kat dulu lama dah sana ada belajar malam pakai tak ada nama kadang tu. Kata apa sejik ni dia tak nama Tuhan, tak nama Nabi, tak nama Tuhan tu tak atas. Qala Qatadatu rafa'allahu dzikrahu, Allah Taala mengangkat sebutannya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Falaisa khatibun wala mutasyahidun, tidak ada tok khatib dan tidak ada orang tasyahud, wala sahibu salatin, dan orang yang semayang, illa yaqul, kecuali dia kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Berarti tak rasa. Wa rawa Abu Sa'id al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala atani Jibril alaihi salam, Jibril datang kepada aku, faqala inna rabbi wa rabbaka yaqul, Tuhanku dan Tuhan kamu berkata, tadri kaifa rafa'tu dzikrak, Muhammad, kamu tahu tak bagaimana aku angkat ke sebutan kamu? Qultu wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala idza dzukirta ma'i, apabila aku disebut, engkau akan disebut bersamaku. Ni hadis mana ni? Nombor 3, Abu Ya'la dalam Sahih Ibn Hibban. Itu sanad dia lah. Qala Ibn Atha, ja'altu tamamal iman bi dzikri ma'aka, aku jadikan sempurna keimanan itu dengan menyebut aku bersama. Makna iman seorang tu takkan diterima selagi mana tak beriman dengan Nabi. Wa qala aidan ja'altuka dzikran min dzikri, aku jadikan kau tu sebutan daripada sebutku. Faman dzakaraka dzakarani, siapa yang sebut kamu Muhammad, dia sebenarnya sebut aku juga. Sebab tu dalam selawat tu kata, orang yang selawat Nabi ni dah ingat Tuhan. Macam mana selawat Nabi dah ingat Tuhan tu? Awal-awal tu sebut Allahumma salli dah. Allahu, ya Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kan. Dia kata selawat, orang ni selawat ingat ke Nabi lebih pada ingat Tuhan. Macam mana ingat Nabi lebih ingat Tuhan? Ingat ke Nabi tu ingat ke Tuhan? Sebab tidakkah pada lafaz selawat tu kita sebut Allah sallallahu ala Muhammad, Allahumma, sebut nama Allah juga. Qala Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, la yadhkuruka ahadun birrisalati illa dzakarani birrububiyyati. Tengok boleh. Ja'far Sadiq kata, Al-Imam Ja'far Sadiq kata, la yadhkuruka ahadun, tidak ada seorang pun yang menyebut engkau dengan kerasulan kecuali dia mengingati aku dengan ketuhanan. Kalau orang ingatmu dengan kerasulan, dalam masa sama dia mengingatkan tentang kerububiyah. Asyara ba'du fi dzalika ila syafa'ah, sebahagiannya mengisyaratkan kepada syafaat. Makna tu, wa min dzikrihi ta'ala ma'ahu ta'ala an qarana ta'atahu bi ta'ati. Antara menyebut Tuhan bagi Nabi itu bahawa Tuhan qarana, mengiringkan taat kepada Nabi dengan taat pada dia. Wasmahu bismihi, dan nama Nabi dengan nama Tuhan. Qala ta'ala, wa ati'ullaha war rasul, taat kepada Allah dan taat Rasul. Wa aminu billahi war rasul. Fajama'a bainahuma biwawil 'athfi al-musyarikati, dia himpunkan antara dua dengan waw athah yang memberi makna tasyrik. Tapi ingat, maqam berbeza. Ini maqam ketuhanan, ini maqam makhluk. Wala yajuzu jam'u hadzal kalami fi ghairi haqqihi ta'ala. Tak boleh nak menghimpunkan perkataan ini pada selain pada hak Nabi SAW. Sebab itu makhluk selain pada Rasulullah tak boleh. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ati'. Tapi ulil amri tak ada. Tak datang dengan kalimah ati'. Kok lain tak boleh. Tak boleh semata-mata dengan wa apa. Ada sana Syekh kat mana? Ada kat mana tempat berhenti? Panjang ke tak? 10. Berapa lagi? Berapa muka ni? 4 muka. Banyak lagi tu. Ada sana Syekh Abu Hussein. Di situ lah. Boleh dah 10. Ke berhenti sebelah lah. Tapi ni part sama ni. Kau berhenti 10 lah. Maknanya berhenti 10, saya berhenti 9. Itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin.